Assalamualaikum, nama saya Ismana Fazirah binti Ismail. Nombor matrik 13 TKA 20F1086. Saya akan menerangkan sisa berbahaya yang telah dipilih oleh kumpulan kami, iaitu sisa radioaktif. Sisa radioaktif ialah sisa yang mengandungi bahan radioaktif. Sisa radioaktif kebiasaannya produk oleh penjanaan tenaga nuklear dan aplikasi lain, pembelahan dan teknologi nuklear, seperti penyelidikan dan perubatan. Sisa radioaktif berbahaya kepada kebanyakan bentuk kehidupan dan alam sekitar dan dikawal oleh agensi-agensi kerajaan untuk melindungi kesihatan manusia dan juga alam sekitar. Keradioaktifan secara semula jadi merepuk dari semasa ke semasa, maka sisa radioaktif perlu diasingkan dan ditahan di kemudahan pelupusan yang sesuai bagi tempoh masa yang mencukupi sehingga ia tidak lagi menimbulkan ancaman. Tempoh masa sisa radioaktif mesti disimpan bergantung kepada jenis bahan buangan dan isotop radioaktif. Ia boleh dikisar dari beberapa hari untuk isotop yang sangat singkat hingga berjuta-juta tahun jika seseorang memilih untuk membazirkan bahagian-bahagian yang tidak dibuang, iaitu bahan bakar nuklear. Pendekatan semasa menguruskan sisa radioaktif adalah pemisahan dan penyimpanan untuk sisa jangka masa yang pendek, pelupusan di permukaan yang rendah dan beberapa sisa tahap perantaraan dan pembahagian yang mendalam untuk sisa peringkat yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syami binti Manap, nombor matrik 13 TKA 20F1021. Saya akan teruskan pembentangan dengan menerangkan kaedah pemprosesan sisa berbahaya iaitu sisa radioaktif. Tujuan rawatan sisa radioaktif adalah untuk meminimumkan jumlah sisa yang memerlukan pengurusan. Pemilihan proses rawatan untuk sisa bergantung kepada sifat radiologi dan fizik kimia dan kuantitinya. Objektif bahagian ini adalah untuk memberi gambaran ringkas tentang teknik yang biasanya digunakan untuk rawatan sisa radioaktif seperti yang ditunjukkan oleh raja ini. Proses yang pertama adalah pembedahan kimia. Proses pembedahan kimia kerap digunakan untuk mengeluarkan radioaktif daripada sisa berair tahap rendah dan sederhana di kemudahan seperti pemprosesan semula bahan api, makmal penyelidikan dan stesen jana kuasa. Proses membedakan sangat serba boleh. Pelaburan dan kos operasi yang agak rendah dan boleh merawat daripada jumlah besar influen cecair yang mengandungi kepekatan spesies aktif yang agak rendah kepada yang mengandungi zarah dalam jumlah yang banyak atau garam tidak aktif berkepekatan tinggi. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, peringkat perawatan seperti pengoksidaan bahan cemar organik, penguraian spesies kompleks, pelarasan pH, perubahan keadaan valensi atau pelarasan spesies ionik harus digunakan sebelum pembentukan mendakan untuk memperbaiki proses. Radionukleik boleh disingkirkan melalui pembedakan bersama dengan pembawa atau penyerap pada zarah yang terdapat dalam sisa. Proses yang kedua adalah pertukaran atau penyerapan ion. Kaedah pertukaran ion mempunyai aplikasi yang meluas untuk membuang radionukleik larut daripada sisa cecair yang dihasilkan dalam operasi kitaran bahan api nuklear, pengeluaran radioisotop dan kemudahan penyelidikan. Ia amat berkesan untuk memindahkan kandungan radioaktif isi padu cecair yang besar kepada isi padu berberjalan kecil.
Proses pertukaran ion melibatkan penggantian kation dan anion antara matriks pepeja tidak larut yang mengandungi kumpulan polar tirion dan larutan cecair. Apabila kumpulan ion adalah negatif, pertukaran akan melibatkan kation dan apabila ia bercas positif, ia melibatkan anion. Prosesnya adalah selektif, stoichiometrik dan sebagai peraturan ia boleh diterbalikkan. Oleh itu, penukaran ion boleh dijana semula dan sisa cecair radioaktif diperoleh semula dengan kandungan aktiviti yang tinggi atau jika penukaran menjadi habis, ia dikeluarkan dan dianggap sebagai sisa radioaktif. Proses pertukaran ion boleh dikendalikan dalam mood kumpulan atau berterusan dan jika sisa mengandungi kepekatan garam yang tinggi, pepeja terampai, bahan cemar organik atau bentuk ionik radionukleik tidak sesuai, sisa cair perlu dirawat terlebih dahulu sebelum proses pertukaran. Proses yang ketiga adalah proses penjejatan. Proses penjejatan berkesan untuk menumpukan atau menyingkirkan garam, logam berat dan pelbagai bahan berbahaya daripada efluent sisa. Ia juga dapat mengurangkan jumlah sisa cair yang besar dengan pencemar faktor yang tinggi. Proses ini biasanya digunakan untuk rawatan kubuhan sisa tahap tinggi, sederhana dan rendah. Khususnya untuk rawatan volume kecil efluent yang sangat aktif dan boleh dijalankan melalui penggunaan peralatan yang tersedia secara komersial. Walau bagaimanapun, penjejatan mempunyai beberapa hak penting iaitu ia tidak sesuai untuk efluent sisa yang mengandungi kepekatan besar garam tidak aktif, mahal kerana penggunaan tenaga yang besar dan kehadiran beberapa sebatian organik boleh menghasilkan letupan semasa penjejatan. Seterusnya adalah rawatan untuk cecair organik radioaktif, kilauan cecair, pelarut, minyak dan cecair biologi pelbagai yang dihasilkan di pusat penyelidikan nuklear, pusat perubatan atau industri dianggap sebagai sisa cecair organik radioaktif. Sisa ini mungkin menimbulkan bahaya radioaktif dan kimia atau biokimia yang memerlukan rawatan untuk membuang atau memusnahkan komponen berbahaya secara kimia atau biokimia. Objektifnya adalah untuk mengurangkan jumlah sisa radioaktif yang memerlukan penyimpanan, pengangkutan, penyamanan dan pelupusan tanah. Ia juga adalah untuk menghapuskan komponen organik untuk meningkatkan kesaksian sisa terawat dengan proses penyamanan sekunder. Proses seperti pembakaran, pengoksidaan basah, pencenaan asid, pengoksidaan elektrokimia dan penyulingan boleh digunakan untuk merawat cecair organik radioaktif. Kaedah yang pertama adalah pembakaran. Pembakaran digunakan untuk mengurangkan jumlah sisa radioaktif pepeja dan cecair, seterusnya mengurangkan keperluan tanah untuk pelupusan. Pembakaran membakar dan mengoksidakan bahan buangan pada suhu tinggi, seterusnya berjalan sebagai produk akhir pembakaran lengkap seperti gas CO2, H2O, SO2, NO dan HCl. Peralatan kawalan pelepasan untuk zarah seperti SO2, NOx dan produk pengoksidaan tidak lengkap diperlukan untuk mengawal pelepasan bahan pencemar udara terkawal. Kelemahan rawatan sisa radioaktif dengan insinerasi adalah sistem penapisan luar gas diperlukan untuk mengawal pelepasan radioaktif, pemekatan dan penyahairan sisa perawatan mungkin diperlukan. Seterusnya, tidak menjimatkan untuk loji sisa pepeja kecil dan isi padu sisa sekunder mungkin besar. Proses yang kedua adalah pengoksidaan basah. Komponen organik sisa radioaktif seperti resin peneka ion, buih, sisa selulosa dan kilauan cecair boleh diubah, terdegradasi atau tidak bergerak menggunakan pengoksidaan basah. Proses pemulihan pengoksidaan basah melibatkan suntikan ejen pengoksida seperti hidrogen peroksida, natrium persulfat chelaktif, ozon, reagen Fenton iaitu hidrogen peroksida dengan makin bersih atau oksigen lain ke dalam bawah permukaan untuk memusnahkan sebatian organik. Mineralisasi lengkap sisa sebatian berasaskan karbon oleh kebanyakan pengoksida kimia menghasilkan karbon dioksida, air dan oksigen serta kepekatan kecil ion tidak toksik, garam dan asid. Oleh itu, pengoksidaan basah adalah satu proses yang serupa dengan pembakaran dengan kelebihan menggunakan suhu rendah. Proses yang ketiga adalah pencernaan asid. Pencernaan asid ialah teknologi pemusnahan oksidatif untuk beberapa sisa organik cecair dan konstituen organik sisa campuran seperti selulosa, polietilena, getah lateks, neoprena, polyvinylchlorida, resin penukar
polisterina, penapis, plastik dan minyak pemotong berklorin organik yang boleh mengurangkan jumlah sisa sebanyak 20 hingga 100 kali ganda. Proses pencernaan asid menggunakan campuran asid nitrik dalam larutan pembawa asid fosforik pada suhu di bawah 200 darjah Celsius dan pada tekanan atmosfera atau sederhana. Bahagian organik utama sisa dipecahkan dan dimineralkan oleh larutan asid yang menghasilkan juzuk tak organik dalam larutan yang boleh dialihkan dengan mudah dalam gelas atau keramik atau gas seperti CO2, CO2 dan NOx yang boleh dirawat dalam sistem penyentar di luar gas untuk menukar NOx kepada asid nitrik yang boleh digunakan semula. Kaedah pemprosesan yang terakhir adalah penyulingan. Penyulingan ialah teknik pengurangan isi padu sisa radioaktif yang digunakan untuk merawat kilauan cecair dan pelbagai sisa pelarut dalam peralatan konvensional. Proses ini mudah diketahui dan kos efektif jika pelarut berharga dikitar semula atau digunakan semula. Sisa aktif boleh sama ada tidak bergerak atau musnah dengan pembakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira Natasha binti Mazlan, nombor pendaftaran 13-3A-20F-1001 akan meneruskan pembentangan tentang pelupusan sisa radioaktif. Repositori sisa radioaktif merujuk kepada fasiliti pelupusan fizikal. Ia direka bentuk berdasarkan konsep bendung dan asingkan di mana matlamat utama adalah untuk meminimumkan sebaran dan penghijrahan radionukleik ke biosfera. Pemilihan teknologi yang digunakan bagi melupuskan sisa radioaktif adalah berkait rapat dengan jenis, bentuk, separuh hayat dan tahap radiasi sesuatu sisa tersebut. Oleh yang demikian, teknologi pelupusan direka bentuk khusus bagi sesuatu jenis sisa-sisa tersebut. Sebagai contoh, sisa jenis punca radioaktif terkedap sesuai dilupuskan dalam pelupusan lubang geret atau borehole. Manakala sisa aras sangat rendah seperti sisa NOM, sisa yang hanya mengandungi bahan radioaktif tabii, dihaskan kepada pelupusan timbus tanah. Seterusnya, terdapat juga repositori dekat permukaan untuk pelupusan sisa radioaktif aras rendah, repositori geologi untuk pelupusan sisa aras sederhana, dan repositori geologi dalam untuk pelupusan sisa radioaktif aras tinggi. Pelupusan timbus tanah adalah seperti yang diamalkan untuk pelupusan sisa domestik dan industri. Reka bentuknya ringkas, mempunyai lapisan seperti geotekstil, tanah liat atau politena untuk mengawal resepan air bawah tanah. Teknologi ini sesuai digunakan untuk sisa aras sangat rendah VLLW seperti sisa dari kilang linas dengan kandungan kepekatan thorium yang sebanyak 6 BQ/G. Manakala pelupusan atas permukaan melibatkan struktur kejuruteraan dan dibina atas sehingga beberapa puluh meter kedalaman dari aras permukaan. Aspek keselamatan jangka masa panjang dicapai menerusi kombinasi hadangan semula jadi dan hadangan kejuruteraan. Negara-negara kuasa nuklear mempunyai kemudahan repositori dekat permukaan yang beroperasi seperti di United Kingdom, USA, Spanyol, Perancis, Jepun, Sweden, Republik Czech dan banyak lagi. Manakala banyak negara bukan kuasa nuklear seperti Australia dan Indonesia sedang dalam proses untuk membangunkan kemudahan serupa. Kemudahan pelupusan aras pertengahan, juga dikenali sebagai pelupusan geologi, direka bentuk khas untuk melupuskan sisa aras pertengahan. Reka bentuk terperinci adalah lebih komprehensif dan bergantung kepada sifat sisa radioaktif dan persekitaran geologi di mana sisa itu akan dilupuskan. Struktur geologi akan membantu untuk menahan dan melambatkan pergerakan radionukleik dari fasiliti pelupusan ke biosfera. Satu lagi teknologi pelupusan yang terdapat untuk pengurusan sisa radioaktif ialah pelupusan geologi dalam. Finland menerajui pembinaan pelupusan geologi dalam yang dibangunkan di Olkiluoto. Jelaslah bahawa setiap sisa jenis radioaktif mempunyai teknologi bagi menguruskan dan melupuskan sisa tersebut dengan selamat, terjamin dan buat masa sekarang dan juga masa hadapan yang panjang.
Malah, teknologi yang dibangunkan adalah berkadaran dengan risiko sesuatu sisa agar sumber yang digunakan untuk urusan pelupusan dapat digembeleng secara optimum tanpa menjejaskan aspek keselamatan dan kesejahteraan manusia dan alam sekitar. Assalamualaikum, saya Najah Safia binti Rosli. Kad matrik saya 13 DKA 20F1006. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan soalan nombor 4, iaitu interpret the clauses in Environmental Quality Act 1974 related to chosen hazardous waste. Sisa bahaya yang kumpulan kami pilih ialah sisa radioaktif. Antara klausa yang berkaitan dengan sisa radioaktif dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ialah klausa Seksyen 22, iaitu mengenai pencemaran udara. Menerangkan perkara-perkara yang melanggar akta yang apabila seseorang itu melakukan akan dikenakan denda tidak lebih daripada RM100,000 atau penjara selama tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-dua hukuman tersebut. Perkara-perkara tersebut ialah antaranya yang pertama, tiada seseorang boleh mengeluar atau melepaskan apa-apa benda bahaya kepada alam sekeliling. Jika terdapat seseorang yang melepaskan sisa radioaktif ke sekeliling, akan dikenakan tindakan seperti yang disebut di atas tadi. Pencemaran tanah. Menerangkan bahawa yang pertama, tiada seseorang melainkan jika dilesen boleh mencemar atau menyebab mana-mana tanah atau permukaan tanah, sebagai contoh meletakkan apa-apa cecair, peperja atau gas yang boleh mengganggu kestabilan tanah. Jika seseorang melanggar peraturan ini, akan dikenakan denda tidak lebih daripada RM100,000 atau penjara selama tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan badan kawaselia yang mengawal atau memantau sisa radioaktif, iaitu Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 atau Akta 304. Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 ni bertanggungjawab dalam mengawal selia aktiviti pengurusan sisa radioaktif dan menguatkuasakan perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan sisa radioaktif dan bahan api nuklear terpakai. Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 ini juga mengambil kira apa-apa pindaan terhadap dasar ini dari semasa ke semasa dan memastikan ia dilaksanakan dengan cekap dan betul selaras dengan kuasa statutorinya. Selain itu, akta ini juga bertanggungjawab memastikan cagaran yang berpatutan dikenakan terhadap pemegang lesen untuk memastikan accountability dan tanggungjawab pemegang lesen ke atas sisa radioaktif yang dihasilkan berdasarkan konsep polluter pays principle. Pemegang lesen yang menghasilkan sisa radioaktif bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyediakan peruntukan kewangan, meminimalkan perjanaan dan pengurusan sisa radioaktif serta bahan api nuklear terpakai secara selamat dan terkawal, termasuk aspek pelupusan. Pernyataan dasar yang seterusnya ialah pemegang lesen bertanggungjawab memastikan bahan api nuklear terpakai yang tidak dapat dipulangkan semula ke negara pembekal asal disimpan secara selamat dan terkawal sebelum dilupuskan. Selain itu, pemegang lesen yang mengendalikan kemudahan pelupusan sisa radioaktif bertanggungjawab melaksanakan kawalan institusi ke atas kemudahan pelupusan sisa radioaktif yang diluluskan oleh Badan Pengawas Seliaan. Seterusnya, kerajaan dan pemegang lesen bertanggungjawab memastikan aktiviti pengurusan sisa radioaktif dan bahan api nuklear terpakai hendaklah dilakukan secara telus dan terbuka dengan melibatkan orang awam dan pihak berkepentingan tanpa menjejaskan aspek sekuriti dan jaminan hak milik maklumat. Akhir sekali, sisa radioaktif tidak boleh diimport atau diekspor kecuali dengan kebenaran oleh kerajaan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Saya Najah Safia binti Rosli, memegang nombor kad matrik 13 DKA 20F1006 akan meneruskan pembentangan ini dengan
menerangkan dasar di bawah Badan Pengawalan Selia Akta Pelaksanaan Tenaga Atom 1984 yang berkaitan dengan sisa radioaktif. Dasar yang kelima ialah kerajaan bertanggungjawab dalam pengurusan sisa radioaktif yang tidak mempunyai pemilik dan bahan radioaktif yang dikenal pasti, tidak mempunyai pemilik atau yang ditemui tidak bertuan dan telah diisytihar sebagai sisa radioaktif. Yang keenam, kerajaan bertanggungjawab menggalakkan pemegang lesen untuk melaksanakan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan hasil sampingan radioaktif yang terjana untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan boleh mengurangkan kuantiti sisa radioaktif. Dasar yang ketujuh ialah kerajaan bertanggungjawab untuk memudah cara rundingan termasuk tanggungan kos bagi memulangkan bahan radioaktif dan bahan api nuklear terpakai di bawah hak milik kerajaan Malaysia ke negara pembekal asal. Ialah Badan Pengawalan Sialan bertanggungjawab mengawal selia aktiviti pengurusan sisa radioaktif dan menguatkuasa perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan sisa radioaktif dan bahan api nuklear terpakai. Sekian, terima kasih. Antara badan kawasan lain yang mengawal dan memantau sisa radioaktif adalah kerajaan bertanggungjawab menyediakan kerangka perundangan dan kawasaliaan untuk pengurusan sisa radioaktif dan bahan api nuklear terpakai. Seterusnya adalah kerajaan bertanggungjawab mengemaskini dan melaksanakan penambahbaikan terhadap kerangka perundangan untuk pengurusan sisa radioaktif dan bahan api nuklear terpakai berdasarkan obligasi kerajaan dan amalan baik di peringkat antarabangsa. Di samping itu, kerajaan bertanggungjawab mewujudkan dan menyelenggara organisasi pengurusan sisa radioaktif di peringkat kebangsaan yang berperanan untuk merancang, membangun dan mengurus kemudahan pelupusan sisa radioaktif. Akhir sekali, kerajaan bertanggungjawab memastikan Badan Pengawal Seliaan dan organisasi pengurusan sisa radioaktif kebangsaan mempunyai sumber mencukupi bagi melaksanakan fungsi dan peranan yang dipertanggungjawabkan. Itu sahaja pembincangan kami pada hari ini untuk sisa berbahaya radioaktif. Sekian, terima kasih.